Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada anda semua kerana sudi singgah di channel Cikgu Zazu. Channel Cikgu Zazu menyediakan video-video pendidikan sejarah STPM tingkatan 6. Semoga ilmu disampaikan memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih kepada Akademi YouTuber Malaysia. Baiklah, kita akan fokus pada kali ini adalah berkaitan dengan tema 1, tema masyarakat, iaitu bahagian undang-undang dan hukum adat. Okey, bahagian ini cikgu akan fokus tentang adat pepatih. Sebelum ini anda dah menonton, harap anda sudah menonton video yang cikgu buat, iaitu berkaitan dengan ciri-ciri adat pepatih. Kali ini cikgu akan fokus kepada pelaksanaan amalan demokrasi dalam adat pepatih dalam kalangan masyarakat Melayu, di tanah Melayu. First kali anda kena tahu, iaitu kita akan tulis bahagian pengenalan. Anda perlu tahu apakah maksud adat. Adat merujuk kepada sesuatu peraturan yang menjadi amalan sesebuah masyarakat secara turun-temurun sehingga menjadi sebati dalam diri dan dianggap sebagai undang-undang diri masyarakat dah. Yang kedua, kita akan lihat dari aspek siapakah tokoh dan di mana diamalkan. Kita akan lihat di mana diamalkan dan siapa tokoh dia. Adat pepatih diasaskan oleh Datuk Perpatih Nang Sebatang. Adat ini dibawa oleh orang Minangkabau ke Negeri Sembilan pada abad ke-17. Undang-undang adat ini diamalkan oleh masyarakat Melayu di Negeri Sembilan dan beberapa kawasan di Melaka seperti Naning dan Alur Gajah. Adat ini mengandungi susunan peraturan yang lengkap meliputi setiap aspek kehidupan, termasuklah dalam pembahagian kuasa politik yang memperlihatkan amalan demokrasi dalam pelaksanaannya. Itu anda boleh lihat, adakah demokrasi ini masih diamalkan. Itu ternyata demokrasi dapat dilihat dari segi pelaksanaan pembahagian kuasa politik. Kita akan lihat dari aspek isi. Bahagian kedua, bahagian isi. Perenggan yang pertama iaitu isian fakta yang pertama. Fakta boleh kita bagikan kepada 3 berkaitan amalan dalam demokrasi dalam adat pepatih ini, iaitu perlantikan pemimpin, peranannya di Pertuan Besar sebagai ketua negeri dan juga pembagian kuasa dari bawah ke atas. Baiklah, kita akan teruskan dengan fakta yang pertama, iaitu perlantikan pemimpin. Amalan demokrasi dalam adat pepatih dapat dilihat dengan jelas dalam aspek perlantikan pemimpin. Sebagai contoh, dalam perlantikan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, didapati ianya bukan dibuat secara warisan atau turun-temurun, iaitu dari bapa kepada anak, sebagaimana berlaku di negeri-negeri yang lain yang mempunyai sultan, seperti di Perak dan sebagainya. Jadi
Yang di-Pertuan Besar ini akan dipilih oleh undang luak yang 4, iaitu Undang Rembau, Undang Sungai Ujong, Undang Johor dan Undang Jelebu. 4 undang ini akan bermesyuarat terlebih dahulu untuk memilih atau melantik salah seorang keturunan dari Pagar Ruyung untuk menjadi Yang di-Pertuan Besar. Manakala undang luak pula dilantik oleh datuk-datuk lembaga di luak masing-masing. Luak itu daerah lah. Datuk lembaga ini pula dipilih oleh pemimpin secara muafakat, iaitu oleh pemimpin-pemimpin keluarga yang dikenali sebagai buapa. Maka kita tengok bahawa perlantikan pemimpin adalah bukan secara warisan tetapi melalui pemilihan yang jelas, menunjukkan persamaan dengan amalan demokrasi, iaitu melalui pilihan raya bagi menentukan seseorang pemimpin di sesuatu tempat atau kawasan. Okey, baiklah, kita teruskan dengan isi yang kedua, iaitu peranan Yang di-Pertuan Besar sebagai ketua negeri. Dalam Undang-Undang Adat Pepatih, pemerintahan tidak boleh bertindak sesuka hati. Ini kerana tiada sesiapa yang boleh menguasai teraju pemerintahan secara mutlak, kerana setiap jawatan akan dilantik oleh jawatan yang lain mengikut kedudukan. Contohnya, walaupun Yang di-Pertuan Besar merupakan pemerintahan tertinggi, tetapi baginda tidak berhak untuk melantik pembesar. Setiap keputusan baginda perlu dibuat melalui proses rundingan dengan undang, atas dasar adat terutama sekali. Maka di sini kita lihat undang yang berkuasa dan berpengaruh sejak dari dulu lagi. Hal ini kita lihat dalam bidang kuasa Yang di-Pertuan Besar sebagai ketua negeri. Maka dengan ini jelaslah terdapat pelaksanaan amalan demokrasi dalam pemerintahan adat Pepatih berdasarkan peranan Yang di-Pertuan Besar sebagai pemimpin tertinggi negeri. Baiklah, kita akan teruskan dengan isi yang ketiga, iaitu berkaitan dengan kuasa dibahagi dari bawah ke atas. Okey. Dalam pelaksanaan adat Pepatih, kuasa pemerintahan berada dari tangan rakyat. Perlantikan pemimpin dibuat daripada peringkat paling bawah, iaitu anak buah, diikuti oleh buapa, lembaga dan undang, yang kemudiannya melantik Yang di-Pertuan Besar. Kuasa pelantikan yang sedemikian dibuat dari bawah ke atas, walaupun Yang di-Pertuan Besar itu seperti mana yang kita tahu adalah pemerintah tertinggi dalam kerajaan. Begitu juga dengan kedudukan 4 undang luak tadi. Mereka dipilih dan ditunjangi oleh datuk-datuk lembaga sebagai tiang adat atau tiang balai. Di bawahnya pula terdiri daripada buapa yang dipilih dalam kalangan anak buah yang berwaris. Hingga hari ini, sistem memilih dari bawah hingga ke atas masih kekal dan kuat berlandaskan adat. Mengikut sejarah, proses pelantikan penghulu luak beradat ini, luak itu adalah undang lah, kini undang telah menjangkau hingga 200 tahun lalu. Dia seolah-olah berbentuk seperti piramid. Okey. Oleh itu, didapati bahawa sistem ini tidak mengamalkan kuasa mutlak tetapi mengagihkan kuasa tersebut kepada individu mengikut pangkat, bawah, atas.
Ini menunjukkan bahawa sistem pemilihan pemimpin adat pepatih mempunyai unsur demokrasi. Di samping itu, kita nampak penerapan muafakat. Okey, akhir sekali kita akan pergi kepada bahagian terakhir, iaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, adat pepatih merupakan undang-undang adat yang menyamai amalan demokrasi yang diamalkan di negara kita dan dia masih kekal dan relevan pelaksanaannya di Negeri Sembilan sehingga ke hari ini. Biasanya kita ingat ya, adat pepatih ini lebih kepada kaum wanita, tetapi apabila kita kaji, nampak kat situ diutamakan wanita adalah demi kepentingan kehidupan wanita tersebut. Namun begitu, lelaki sebagai pemimpin. Ya, baiklah, cikgu sudahi dengan ucapan terima kasih sekali lagi, di mana cikgu telah menggunakan modul-modul negeri, rujukan yang pelbagai ya, cikgu rujukkan untuk menghasilkan video PDPC ini, PDP Art lah pada kini ya. Dan cikgu sudahi dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jangan lupa tekan subscribe, like, share and comment untuk mendapat video cikgu yang akan datang. Okey, bye-bye.